Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, semoga hari ini sentiasa dalam rahmat Allah, dan bagi sesiapa yang menjalani ibadah puasa sunat Ayyamul Bid, iaitu puasa hari-hari putih, maka ini adalah hari yang ketiga ya. Alhamdulillah bagi sesiapa yang berjaya menjalaninya selama 3 hari berturutan ini, dan bagi sesiapa yang mungkin telah pun melakukan pada hari pertama iaitu 13 semalam 14 hari bulan Syakban, tetapi ada keuzuran, halangan pada hari ini, maka tidak dapat dia meneruskan puasa hari-hari putih ini selama 3 hari berturutan. Namun janganlah gundah gulana ya, bersedih, kerana saudara seiman masih boleh lagi para sahabat untuk melakukannya pada hari-hari yang berikut ini ya. Sehingga asal saja sahabat tidak melakukannya sehingga sampainya hari Syak ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan puasa pada hari Syak. Ya. Okey, sekarang ni kita nak tahu apakah dia itu yang dimaksudkan dengan hari Syak. Ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, "Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari tersebut, maka silakan ia berpuasa." Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey. Berkenaan hadis ini yang nak dihuraikan adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak masih lagi mengerjakan puasa-puasa sunat sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan. Kecuali, apabila dikatakan di sini kecuali, ada pengecualian kepada mereka-mereka yang kebiasaan kelazimannya memang dah istiqamah menjalankan puasa-puasa sunat. Contohnya dia memang terbiasa berpuasa Isnin Khamis ataupun menjalani puasa Nabi Daud ya, iaitu di mana seseorang itu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Maknanya selang sehari puasa dia. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa puasa balik. Itu dikenali dengan puasa Nabi Daud, puasa selang sehari. Atau bagi yang terlupa menggantikan kadar puasa Ramadan yang terdahulu, maka dia wajib untuk menggantikan kadar puasa Ramadannya itu. Tetapi janganlah sampai sehari atau 2 hari yang dinamakan hari Syak itu, hari yang sebelum kita menyambut Ramadan. Apakah kebaikannya? Apakah sebab kita dilarang untuk meneruskan puasa sunat sehingga sehari ataupun 2 hari sebelum masuknya Ramadan? Adalah supaya kita memotivasi diri, ada semangat, kita breakdown dulu supaya kita mengumpul semangat untuk menyambut Ramadan dengan begitu ceria, dengan begitu bertenaga ya, excited kata orang nak menyambut Ramadan ni. Tidaklah kalau kita berterusan puasa je sunat sampai esok pun sambung je dengan Ramadan, jadi kita tidak ada keceriaan, tidak ada nampak kelebihannya Ramadan itu kerana kita semalam pun puasa, kemarin pun puasa kan. Itu adalah di antara hikmah-hikmahnya kenapa kita disuruh untuk break sehari atau 2 hari yang dinamakan hari Syak. Jangan kita berpuasa dahulu supaya kita buat preparation daripada mentalinya, jasmaninya untuk menyambut Ramadan dengan penuh semangat. Okey. Dan begitu juga di dalam riwayat lain ya, yang diriwayatkan oleh kelima-lima imam kecuali Imam Ahmad, yang disahihkan oleh At-Tirmizi. Sementara Imam Bukhari menyebutkan secara mu'allaq ya, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anha berkata, barang siapa berpuasa pada hari yang meragukan, iaitu hari Syak tu, maka dia telah berdosa terhadap Abu Qasim.
Ini lagi satu dalil yang mengatakan bahawa kita tidak dibenarkan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum menjelangnya hari puasa Ramadan itu sendiri, ya. Bermakna kita jika sesiapa yang melakukan itu, melakukan puasa sunat pada hari-hari Syak ini, dia telah berdosa ataupun bermaksiat kepada Abu Qasim. Ya, untuk pengetahuan sahabat di luar sana mungkin yang tidak tahu, Abu Qasim adalah kunyah, ya, iaitu gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disandarkan kepada anak lelaki baginda yang bernama Qasim, ya. Jadi kunyah ini pun, penggunaan nama kunyah ini juga merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang elok sangat untuk kita hidupkan semula pada zaman kita ni. Ya, jadi pada saya, macam saya, anak sulung lelaki saya bernama Adam, ya. Jadi saya mengambil kunyah saya sebagai Ummu Adam. Begitu juga bagi para sahabat, mungkin boleh memulainya dari sekarang dengan menggunakan nama kunyah, nama masing-masing. Tidak semestinya disandarkan kepada anak lelaki sulung kita saja, boleh saja disandarkan kepada anak perempuan yang sulung atau anak-anak yang lainnya, ya. Dengan kita beramal satu sunnah yang telah lama ditinggalkan orang, yang lama tidak diambil kisah oleh orang, tetapi kita menghidupkan semula sunnah itu dan memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama menghidupkan sunnah Nabi SAW ini, semoga kita beroleh janji Allah bahawa sesiapa yang menghidupkan satu sunnah yang telah lama ditinggalkan orang, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang syahid di sisi Allah, insya-Allah, ya. Okey. So pada saya telah saya kemukakan di sini 2 hadis yang menunjukkan larangan untuk kita berpuasa pada hari Syak. Semoga dengan ini kita dapat beramal ibadat dengan lebih tenang. Sepatutnya menggantikan kadar-kadar puasa Ramadan kita yang lepas itu kita lakukan di awal-awal lagi, terutamanya di awal bulan Syakban lah. Kerana kebanyakan isteri Rasulullah juga, isteri-isteri baginda, atas kesibukan tidak dapat menggantikan puasa Ramadan di awal-awalnya, sebaik saja lepas habis Ramadan kita melakukan solat sunat 6 hari Syawal, kan. Kemudian mungkin ada rintangan yang mana kita tak dapat meneruskan dengan kadar puasa Ramadan kita. Para sahabat, para isteri Rasulullah kebanyakannya banyak menggantikan pada bulan Syakban. Jadi boleh kita menggantikannya, tetapi seeloknya menggantikan di bawah 15 hari bulan itu, supaya kita dapat menyelesaikannya dengan segera dan memberi ruang waktu yang agak tempoh waktu yang selesa untuk kita mempersiapkan diri dari segi fizikal dan mentalnya, menyambut Ramadan dengan penuh semangat. So saya rasa ini saja dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri daripada berpuasa pada hari-hari Syak, iaitu 1 hari atau 2 hari sebelum menyambut Ramadan, dan menyelesaikan semua hutang-hutang puasa Ramadan kita yang lepas sebelum daripada tarikh itu. Bagi sesiapa yang memang telah istiqamah melakukan puasa Isnin Khamis dan ataupun puasa Nabi Daud, insya-Allah boleh meneruskannya, tetapi hendaklah berhenti, ya, sebelum sampainya hari Syak. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.